Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, negeri Persia atau negara Persia. Salah satu kuasa besar dunia. Sudah disebut negara Rom, kuasa besar dunia. Disebut orang-orang Yahudi dan Kristian, golongan ahli kitab. Kemudian negeri Parsi atau negara Parsi yang dianggap negara bertamadun. Walaupun menjadi kuasa besar dunia di samping Rom, serta dianggap paling maju dari aspek kebendaan, tetapi menjadi medan kepada falsafah-falsafah karut yang mengajar manusia bersifat seperti binatang. Di antaranya ialah falsafah ajaran Zoroaster ataupun Zoroaster yang menjadi pegangan golongan bangsawan. Ajaran tersebut memberi kelebihan kepada orang-orang yang berkahwin dengan ahli keluarganya yang diharamkan berkahwin dengannya, seperti ibu, anak perempuan dan saudara perempuannya. Sehingga Yazdajur yang memerintah tahun 651 Masihi. Yang kedua memerintah di pertengahan abad ke-5, telah berkahwin dengan putrinya sendiri. Malah banyak lagi contoh-contoh keruntuhan akhlak yang dahsyat. Di Parsi juga lahirnya ajaran Mazdak yang mengisytiharkan bahawa manusia itu hendaklah bebas di dalam memakai dan menggunakan apa sahaja, seperti menggunakan air serta api. Begitu juga segala harta dan perempuan, semuanya menjadi halal dengan tidak ada apa-apa batas sempadan lagi, macam binatang. Maharaja-maharaja Parsi pula mendakwa bahawa dalam diri mereka mengalir darah Tuhan. Oleh itu rakyat hendaklah mempersucikan dan memuja mereka seperti Tuhan. Apa sahaja yang dilakukan oleh raja itu, walaupun perbuatan yang jahat, hendaklah dianggap baik dan mulia. Semua rakyat dipaksa memberi ketaatan kepada raja itu, sama seperti taatkan Allah. Di Parsi itu juga lahirnya agama Majusi, di mana penganutnya menyembah api. Rakyat Parsi juga pernah mempunyai syariat dan akhlak, tetapi ditenggelami oleh pahaman jahiliyah yang tebal setelah berlalunya masa yang panjang. Parsi adalah salah satu kuasa besar dunia yang dianggap bertamadun macam Rom. Boleh mendirikan kota-kota yang hebat, bangunan-bangunan yang hebat, mempunyai kekayaan yang melimpah ruah, tetapi menganut ajaran yang karut, ajaran yang sesat, ajaran yang menjadikan manusia seperti binatang, lebih teruk pada binatang. Di antaranya ajaran Zoroaster ataupun Zaradasht. Orang Arab sebut Zaradasht, mereka sebut Zoroaster. Ajaran ini boleh berkahwin dengan anak sendiri, berkahwin dengan mak sendiri, macam binatang. Bukan di sana ada binatang-binatang yang tidak bersetubuh dengan anak dia, macam unta. Unta begitu sifatnya, binatang yang sifatnya pemalu. Tetapi puak-puak Zoroaster ini menjadi karut. Ini kalangan bangsawan. Ajaran Mazdak ini binatang tu. Semua rakyat hidup macam binatang, bebas, tidak ada yang haram kepada mereka. Pergaulan yang bebas, makanan yang bebas, itu ajaran Mazdak. Ajaran Majusi menyembah api. Menyembah api, api dianggap salah satu unsur kejadian. Dianggap banyak faedahnya, lalu mereka memuja menyembah api. Dalam masa yang sama mereka percaya kepada Allah, tetapi mengadakan syirik, mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala.
Maharaja Parsi, Kisra, Syahansyah. Nabi mengharamkan umat dia menamakan diri Syahansyah ataupun Malikul Muluk, raja bagi segala raja-raja. Itu kepunyaan Allah Ta'ala. Tetapi Raja Parsi menamakan diri mereka dengan Syahansyah. Syah dalam bahasa Parsi makna raja. Syah. Syahansyah dengan makna raja bagi segala raja. Ini Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Mereka menamakan Syahansyah. Termasuk Syahiran yang digulingkan. Syahiran yang digulingkan oleh Khomeini. Menamakan dirinya dengan Syahansyah. Raja bagi segala raja-raja. Dia menganggap rajanya macam Tuhan. Raja boleh buat apa-apa saja. Kadang-kadang masuk juga dalam masyarakat Melayu. Raja boleh buat maksiat. Raja boleh buat salah. Kalau raja buat maksiat, tak apa. Sebab raja ni tak boleh lawan dia. Kalau lawan dia jadi tolong. Itu ajaran karut. Ajaran Hindu dan ajaran Majusi yang masuk dalam masyarakat Melayu. Masih ada dalam diri orang Melayu. Kalau lawan raja jadi tulah. Tulah tak boleh lawan. Buat apa saja. Ini bukan ajaran Islam. Bukan ajaran Islam. Ajaran Islam, Nabi kata, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk dalam perkara derhaka kerana Allah. Ini hadis Nabi. Ada ulama pula menafsirkan ayat Quran. Ya ayyuhalladzina amanu atti'u Allah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Dia baca sekat tu saja. Ya ayyuhalladzina amanu atti'u Allah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah kamu akan Allah dan taatilah kamu akan Rasul dan ulil amri daripada kamu. Pemimpin-pemimpin daripada kamu. Ulil amri ni pemimpin. Termasuk raja, presiden, pemimpin. Kena taat. Kita kena faham ayat Quran. Bahasa Arab. Ya ayyuhallazina amanu atti'u Allah, ada atti'u. Ta'alah Allah. Wa atti'u Rasul dan ta'alah Rasul. Wa ulil amri minkum. Tidak ada wa atti'u ulil amri minkum. Tidak ada. Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Ta'atlah kepada ta'atlah kepada Rasul dan ulil amri daripada kamu. Ada pula ustaz-ustaz menafsirkan. Ustaz-ustaz mengayuk. Ta'at ke kerajaan, ta'at ke aja. Dia buat apa-apa kena ta'at. Kalau lawan dia jadi tulah. Ini mengarut. Ajakan sesat. Bukan ajakan Islam. Tuhan sebut wa ulil amri minkum, dan ulil amri yang mengendalikan urusan kamu. Ulil amri siapa? Ulil amri ini ulama menafsirkan al-umara wal ulama. Pemimpin-pemimpin, raja-raja dan ulama campur dua sekali. Pemimpin, raja-raja dan ulama ini campur. Al-umara wal ulama, umara dan ulama itu mengikut tafsir ayat Quran. Ulil amri ini umara dan ulama. Mentaati umara dan ulama. Itu mana ulil amri. Pemimpin-pemimpin, raja-raja itu ulil amri. Dan ulama yang memelihara agama. Dua-dua kena taat. Kemudian, apa sambung ayat itu? Fa in tanaza'tum fi syai'in farduhu ila Allah wal Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Maka jika sekiranya kamu bertelengkah dalam sesuatu perkara, taatilah Allah dan Rasul. Kembali kepada Allah dan Rasul. Balik kepada Allah dan Rasul. Allah, Quran. Firman Allah dalam Quran. Rasul, dia dah mati. Hadis-hadis dia. Tengok hadis yang mutawatir, yang sahih. Banyak kalau berkelahi antara rakyat dengan kerajaan, pengikut dengan pemimpin, tengok Quran dan hadis. Tengok Quran, tengok hadis Nabi. Kerana Quran firman Allah Ta'ala yang maha suci dari segala sifat kekurangan. Hadis Nabi, Nabi adalah maksum, dipelihara oleh Allah dengan wahyu.
Nabi. Tuhan kawal dia. Lain pada Allah dan Rasul, itu tidak secara mutlak. Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, kamu kena taat kepada Allah dan Rasul secara mutlak, dan pemimpin tidak mutlak. Maka Nabi menghuraikan ayat ini. Ada hadis yang menafsirkan ayat ini. Kalau ada ulama yang menafsirkan kena taat secara mutlak berlaku, Nabi menafsirkan dulu para ulama. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat pada makhluk dalam perkarakan Tuhan. Nabi kata, "Al mar'i sam'u wa ta'ah ma lam yu'mar bi ma'siyatin. Fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah." Di atas seseorang kena dengar dan kena taat selagi tidak suruh dalam perkara maksiat. Kalau suruh dalam perkara maksiat, dirhakakan Tuhan, tak boleh dengar, tak boleh taat. Walaupun raja, presiden, pemimpin, ibu bapa, ulama pun, kalau patut salah, bercanggah dengan Quran dan hadis, tak boleh ikut. Kerana Allah dan Rasul taat secara mutlak. Bila Nabi SAW menugaskan seorang sahabat yang terkenal dengan kerja-kerja nakal, kerja kelakar sahabat ni. Tapi dia ada kepintaran, kebolehan dia. Nabi suruh pimpin satu pasukan tentera. Nabi kata, "Mu kena taat. Kena taat ke dia ni. Aku lantik dia jadi ketua kamu, kena taat." Lalu menjalankan tugas. Pergi ke satu daerah. Setelah habis tugas, balik. Dalam perjalanan balik, letih berhenti tengah jalan. Dia pun keruh anggota pasukan dia, kupur kayu api. Lepas tu suruh nyala api. Setelah nyala, dia pun bangun mensyarah. Dengan mata hidungnya tak berubah langsung. Tidakkah Nabi bersabda, "Suruh kamu taat pada aku"? Senyap ke? Aku arahkan kamu terjun dalam api. Mungkin kena taat. Terjun dalam api. Masing-masing senyap. Tak kata-kata. Nabi suruh taat. Dia jadi ketua. Ada seorang tu kata, "Tidakkah kita masuk Islam ni kerana tak boleh terjun dalam api neraka?" Kena balik tanya Rasulullah. Lalu mereka tanya Rasulullah. Memanglah jenis orang, jenis yang dengan mata-mata hidung sekali. Tak berubah. Mereka balik tanya Nabi. Nabi kata, innama ta'atu fi ma'ruf. Keataatan itu dalam perkara yang baik. Lau dakhaltumuha la dakhaltumun nar. Kalau kamu masuk dalam api itu, habis pun masuk neraka belaka, Nabi kata. Taat dalam perkara yang baik, tak boleh taat perkara mungkar. Di sinilah bila Sayyidina Abu Bakar dilantik menjadi khalifah. Dalam ucapan dasar dia, dilantik menjadi khalifah, "Ati'uni ma ata'tullah wa rasulah. Fa idza asaitullah wa rasulahu fala ta'ata li 'alaikum." Taat kepada aku selagi aku taat pada Allah dan Rasul. Kalau aku tidak taat pada Allah dan Rasul, jangan taat pada aku. Ini ucapan Abu Bakar. Sayyidina Umar menyampaikan ucapan setelah lantik menjadi khalifah. "Ya ra'aitum fi i'wijajan falyuqawwimhu." Kalau kamu tengok aku menyeleweng, perbetulkan aku, kata Sayyidina Umar. Lalu bangun seorang sahabat, "Wahai Umar, kalau kamu menyeleweng, kami betulkan kamu dengan pedang," kata sahabat ini. Sayyidina Umar kata, "Alhamdulillah," dia tak marah. Ada kalangan umat Muhammad orang yang sanggup membetulkan kesalahan Umar dengan pedangnya, kata Sayyidina Umar. Itu dia ajaran Islam. Maka ketaatan secara mutlak kepada ibu bapa, kepada apa sekalipun, kalau benda yang bercanggah dengan Islam, tak boleh. Contohnya ibu bapa kita suruh cerah bini kita. Ada setengah ulama kita kena cerah lah, sebab ibu bapa suruh. Tengok bini itu baik ke jahat. Kalau bini itu baik, soleh, orang baik, akhlaknya baik, ibu bapa suruh cerah, tak boleh taat ke ibu bapa. Tak boleh taat ke ibu bapa.
Itu bukan kerja ibu bapa suruh cerai habis ni. Semata-mata kerana dunia. Tidak boleh. Innama ta'atu fi ma'ruf. Tidak boleh taat dalam perkara yang taat dalam perkara yang baik saja. Ini kena faham. Jadi ajaran bertuhankan ibu bapa, bertuhankan raja, bertuhankan pemimpin adalah syirik, bukan ajaran Islam. Ini kita kena faham. Sebaliknya, puak-puak barat yang mengambil demokrasi. Mengambil demokrasi, diambil daripada ajaran Islam. Terlajak pula. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Kata puak barat pula. Suara rakyat, suara Tuhan. Kalau majoriti rakyat setuju, hak halal pun jadi haram, haram jadi halal. Orang terlajak pula. Tak boleh. Dalam perkara ketentuan Allah, sama ada raja, pemimpin, rakyat umum, suara majoriti tidak boleh membatalkan hukum Allah Ta'ala. Ini kena faham. Orang Parsi di zaman dahulu mendakwa dalam diri raja mengalir darah-darah Tuhan. Tuhan ada darah pula dah. Ini mengarut. Ini adalah ajaran Parsi yang masuk dalam masyarakat Hindu. Masuk dalam masyarakat yang jahiliah, yang syirik. Islam membatalkan semua ajaran yang karut-marut ini. Negeri China juga mengalami kesesatan. Ajaran Buddha, Lhosa dan Konfusi menjadi agama yang dianut oleh penduduknya. Kesemua ajaran itu terpesong dari ajaran Tauhid yang sebenarnya, sehingga mereka beribadat dengan memuja sesama makhluk. Wallahu a'lam.